Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pengerusi pimpinan Masjid Al-Kaf, hadirin dan hadirat sekalian, pertamanya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran tuan-tuan pada pagi ini. Dan saya ni seingat saya pernah ataupun dah lama tak ada satu kuliah yang bernama kuliah duha ni. Mungkin saya adalah orang yang antara kelemahan saya ialah saya tak ada kuliah subuh. Kuliah ni saya tak ada, kerana saya mengelak. Kerana waktu subuh ialah waktu ramai orang mata dia sepatutnya segar, tapi orang Melayu mungkin dia kena nasi kandar sampai pukul berapa, jadi dia pagi dia datang dan dia tak segar, dan kita ceramah terganggu dengan melihat mata je yang nak tidur. Tapi mungkin duha dah segar lah, alhamdulillah, dan hari ini cuti. Saya bertanya kepada pihak masjid tadi. Pertama saya mohon maaf, saya terlewat sedikit. Bukan saya lewat, saya datang awal. Tapi murah hati pihak masjid ni ajak saya pergi minum. Saya kata kepada dia orang, nanti kita terlewat. Mereka kata tak apa, anak murid kena tunggu tok guru. Tapi saya kata nanti dia orang tuduh tok guru tak ikut masa. Jadi whatsoever, saya rasa okey. Kita berbicara tentang, saya tanya tadi, saya tadi datang bertanya apa tajuk kita pagi ni. Dia orang kata tajuk tadi pengurusi sebut tentang masjid. Saya mungkin akan sebut beberapa perkara yang sempat saya coretkan ni tadi, dan selepas daripada itu saya akan buka sesi perbincangan supaya kita dapat ada soal jawab, insya-Allah. Masjid dalam Islam bukan satu institusi, bukan satu tempat sekadar manusia datang untuk menunaikan salat. Walaupun perkataan masjid merujuk kepada sujud, tetapi praktis yang berlaku di dalam sejarah Islam lebih luas daripada apa yang dilaksanakan kemudian. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pertama, masjid itu tujuannya untuk manusia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dalam surah Al-Jin, sesungguhnya masjid itu untuk Allah, masjid-masjid itu untuk Allah, dan jangan kamu seru bersama dengan Allah sesiapa sahaja. Tidak raja, tidak pemerintah, tidak siapa dibesarkan dalam masjid. Yang dibesarkan ialah Allah Azza wa Jalla. Walaupun dalam sejarah Islam ada campur tangan pemerintah dengan masjid, kerana para pemerintah tahu bahawasanya institusi
masjid itu mempunyai pengaruhnya. Dan pada zaman dahulu, terutama zaman apabila media tidak ada, saluran manusia untuk berkempen ialah menerusi ucapan, pidato dan seumpamanya, dan masjid menjadi pusat manusia berpidato. Ramai pemerintah mengambil kesempatan untuk berucap dalam masjid, yang sebahagian seruan mereka tidak membesarkan Allah Azza wa Jal. Allah pada hari yang awal mengingatkan bahawasanya masjid hanya untuk Allah dan tak dibesarkan sesiapa di dalam masjid melainkan Allah Azza wa Jal. Mungkin tuan-tuan tidak dapat sangat melihat krisis ini, tetapi dalam sejarah Islam, saya sedikit nak sebut tentang sejarah ini. Banyak perkara yang baik boleh diperkatakan tentang sejarah Islam, tetapi banyak juga perkara yang buruk tidak boleh disimpan daripada catatan dan coretan di dalam sejarah Islam. Kita namakan ia sejarah Islam, dia sebenarnya ialah sejarah kaum muslimin. Dan mungkin Islam tidak terlibat dengan sebahagian apa yang dilakukan oleh sebahagian manusia, walaupun sejarah mereka tercatat dalam buku-buku yang bernama dengan sejarah Islam. Saya selalu menyebut duka cita sejarah itu ia selalu ditulis berdasarkan zaman para pemerintah, sehingga orang melupai tentang kebaikan orang lain. Zaman Abdul Malik bin Marwan, zaman Sulaiman bin Abdul Malik, zaman Umar bin Abdul Aziz, zaman Sulaiman bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, zaman sekian dan sekian, merujuk kepada pemerintah. Dan itulah yang ada dalam buku-buku sejarah Islam, sehingga banyak mata dan pemikiran tertumpu kepada pemerintah dengan melupai umat lebih besar daripada pemerintah dalam banyak keadaan. Dan pemerintah itu tidak semestinya represent, mewakili umat Islam dalam banyak tindakan dan keadaan mereka. Oleh kerana masjid dikuasai oleh pemerintah dalam sepanjang sejarah, kerana ia mempunyai institusi yang berpengaruh, maka kadang-kadang kita gagal untuk melihat peranan masjid yang sebenarnya seperti mana yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala apabila mensifatkan masjid yang pertama, iaitu Masjid Quba, dan saya selalu sebut tentang Masjid Quba sebagai masjid yang pertama kerana dia diasaskan oleh Nabi SAW sebelum Nabi sampai ke Madinah. Dan ramai orang kadang-kadang sebahagian orang dia keliru, dia ingat Madinah masjid yang pertama. Sebelum Madinah ada Masjid Quba, seperti mana sebahagian orang keliru bila bulan Muharram dia sangkakan bulan Nabi berhijrah, baginda berhijrah pada bulan Safar sebenarnya, dan bukan pada bulan Muharram seperti mana yang dipahami oleh setengah orang. Muharram ialah bulan yang pertama kiraan hijrah. Tapi Masjid Quba apabila Nabi SAW keluar pada bulan Safar, Nabi keluar untuk berhijrah dan sampai ke Quba, dan Nabi mengasaskan Masjid Quba. Allah Azza wa Jal menyebut tentang Masjid Quba, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumihi ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharun wallahu yuhibbul mutatahhirin. La masjidun ussisa ala taqwa, masjid yang diasaskan di atas taqwa min awwali yaumi, pada hari awal ia diasaskan. Allah sebut ayat ini selepas Allah menyebut tentang Masjid Dirar, masjid yang diasaskan untuk kufran wa tafriqan, yang diasaskan untuk kufur dan memecah belahkan kaum muslimin. Masjid juga berfungsi untuk, masjid juga boleh menjadi sebab kepada perpecahan, pergaduhan, perbalahan kaum muslimin.
seperti masjid yang dibuat oleh golongan munafikin yang tak jauh daripada Masjid Quba, kerana mereka ingin melambatkan perjuangan Nabi SAW yang disebut dalam istilah sebagai masjid dirar, masjid yang memberikan mudarat, bukan yang memberikan manfaat kepada orang Islam. Allah kata, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumih, masjid yang diasaskan di atas takwa daripada hari awal ia diasaskan. Ahaqqu an taquma fih, lebih berhak untuk kamu berdiri beribadat dalamnya. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, daripadanya ada lelaki-lelaki yang suka untuk membersihkan diri. Orang datang masjid bersih diri, bersih secara maknawinya, secara maknanya, bersih secara fizikalnya. Wallahu yuhibbul mutatahhirin, Allah suka kepada orang-orang yang membersihkan diri. Orang datang masjid, dia tak datang dengan sebarang kepentingan yang lebih besar daripada membersihkan dirinya. Orang masuk masjid untuk membersihkan dirinya, sama ada sebab itu, untuk itu agama mengajar supaya bersih pada dua sudut. Fizikal mesti bersih. Tuan-tuan tahu ablution, wuduk dalam Islam. Mungkin kita pergi sebahagian agama Shinto dan seumpamanya, mereka pun ada dalam sebahagian amalan lama mereka. Tuan-tuan pergi ke Jepun, ke Korea, tuan-tuan akan tengok sebelum masuk ke dalam kuil juga ada basuh tangan dan basuh kaki dan seumpamanya. Tetapi Islam mengajar tentang rukun wuduk dan seumpamanya yang begitu komplit set untuk pembersihan diri. Orang yang berhadas, pembersihannya wuduk, bahkan lebih daripada itu. Nabi kata, man akala thauman aw basalan falyatazil masjidana, kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan juga diriwayatkan oleh Abu Daud. Sesiapa yang makan bawang putih ataupun bawang suman atau basalan, bawang putih ataupun bawang biasa, hendaklah dia jauhi masjid kami, jangan masuk masjid, kerana busuk. Dia tidak menimbulkan perasaan yang bagus untuk orang lain, kerana orang datang nak membersihkan diri. Allahu Akbar, dia takbir, tiba-tiba dia bau orang sebelah dia, Allah, hati dia dah sakit, dia dah tak macam niat awal dia, terganggu. Sama juga barangkali orang yang kuat merokok yang datang ke masjid, apabila dia Allahu Akbar, dia takbir, kita bau sebelah, kita kata dia ni gudang garam baru habis tadi kan, kita terganggu. Falyatazil masjidana, jangan datang masjid, kata Nabi. Tambah orang makan durian lagi tak boleh datang masjid. Lepas-lepas makan durian, jom kita pergi sembahyang masjid, jangan datang, sembahyang kat rumah, ganggu masjid. Nabi suruh jauh, kerana orang datang masjid untuk bersihkan jiwa dia. Tiba-tiba jiwa dia terganggu disebabkan orang makan durian sebelah, maka daripada dia nak khusyuk, dia jadi sakit hati. Maka Allah kata, kelebihan Masjid Quba kerana ada orang yang nak membersihkan dirinya. Dan elemen membersihkan diri ni Nabi SAW praktikal. Dia tak kata datanglah busuk ke apa pun, yang penting kita semua hati kena jaga. Tak. Manusia ada kemanusiaannya. Sebab itu para ulama berkhilaf pendapat tentang kewajipan mandi sebelum Jumaat. Dalam sebahagian mazhab Ahlul Hadis juga mereka berpendapat wajib mandi Jumaat. Majoriti para ulama tidak berpendapat wajib sepanjang mandi Jumaat, walaupun ada hadis-hadis yang menegaskan tentang kewajipan itu, kerana mereka melihat kepada teks and konteks, kepada bagaimana nas itu muncul. Pada zaman Nabi SAW orang bekerja,
bekerja. Bila orang azan, semua orang tergesa-gesa datang ke masjid, dan badan mereka bau. Kata Aisyah dalam riwayat Abu Dawud, Aisyah menyatakan, lalu masjid naik dengan bau mereka, bau orang bekerja. Maka Nabi SAW menyuruh untuk para sahabat untuk mandi Jumaat, ghusl yaumil Jumaah, mandi pada hari Jumaat, pasal bau busuk. Adakah perkara yang sama di-apply kepada orang yang datang daripada pejabat yang tak berpeluh dan dia masih wangi? Maka para ulama majoritinya menyatakan bahawasanya kalau sekiranya dia datang daripada pejabat dia dalam keadaan dia tak ada bau badan dia, maka dia boleh datang untuk solat Jumaat. Tapi kalau dia busuk, dia kena pergi mandi. Dan dalam apa saja perhimpunan kaum muslimin, orang Islam mesti berbau wangi, dan dia tak boleh berbau busuk, dan dia mesti tidak boleh mengganggu orang lain. Saya barangkali mempunyai pandangan yang berbeza dengan sebahagian orang. Ada orang dia suka bersugi, itu satu yang bagus. Ada dalam hadis pun, laula an asyaqqa ala ummati la amartuhum bisiwa 'inda kulli salah. Jika tidak menjadi beban kepada umatku, aku suruh mereka siwak bagi setiap waktu salat. Nabi suruh bersugi. Nabi tak spesifikkan mesti kayu ataupun mesti apa, tapi mesti bersih gigi. Nabi bukan kempen kayu sugi, Nabi kempen kebersihan gigi. Dan ini pun jadi masalah. Setengah orang fikir bahawasanya yang penting itu kayu, bukan gigi. Kadang-kadang dia datang masjid, dia ada sugi, alhamdulillah, bagus. Dia kalau masuk dalam poket dia, it's okay. Kadang-kadang dia letak pula kat depan, dan kita nak sembahyang, nampak pula kayu sugi dia di atas jadah tu, dan orang tak happy. Bekas dia baru masuk mulut dia, dia letak. Dan kita ada konteks yang berbeza. Masjid pada zaman Nabi SAW berbeza dengan masjid pada zaman kita pada beberapa sudut. Peranannya tidak berbeza, peranannya kekal, tetapi desain masjid itu berbeza, fasilitasnya juga berbeza. Saya sebut barangkali di masjid ni juga, saya tak tahu, saya rasa saya pernah datang masjid ni dulu. Pada zaman Nabi SAW, nanti saya akan pergi pada peranan masjid. Masjid tak ada spesifik design untuk masjid. Hanya ada masjid, dinding dia daripada batu, daripada tanah dan batu, yang Nabi juga terlibat mengangkat dan buat masjid itu. Bumbungnya daripada pelepah tamar. Tidak ada kubah. Dan idea kubah ini datang kemudian lewat, bukan pada zaman Nabi SAW. Sehingga orang Islam menganggap, setengah orang kata masjid kalau tak ada kubah, masjid apa? Itu juga sebenarnya Islam mementingkan konten masjid, apa yang diisi di dalam masjid. Islam tidak menafikan bahawasanya sometimes design juga penting untuk memberikan satu image yang baik. Tapi design, reka bentuk masjid yang baik itu mestilah mewakili inti kandungan masjid yang bagus. Dalam sebahagian dunia Islam, masjidnya hebat, tapi orang tak boleh buat apa kerana dia dikawal, melainkan hanya boleh menunaikan solat 5 waktu saja, kemudian dia ditutup. Dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah dibahaskan, kalau orang tabarru' ataupun orang bagi wang untuk buat masjid, kemudian kita beli perhiasan masjid, adakah termasuk di dalam maksud buat masjid? Sebahagian fuqaha Syafi'i kata tak termasuk dalam maksud buat masjid dan tak dapat pahala buat masjid. Orang bagi beratus juta, dia pergi beli 500,000 beli lampu yang cantik. Boleh beli lampu,
untuk orang boleh membaca, orang boleh nampak elok, tapi dengan harga yang begitu besar, yang boleh dibuat perkara lain, yang bila orang takbir Allahu Akbar tak teringat Allah, duk tengok lampu. Defeat the purpose, tujuan. Maka para fuqaha cuba mengelakkan untuk berlebih-lebihan di dalam mengukir masjid. Walaupun tak salah, tapi jangan sampai menyanggahi tujuannya. Dalam riwayat Bukhari, pada zaman Sayyidina Uthman, masjid mula dihiasi, tiangnya dibuat daripada perak dan seumpamanya, tapi tujuan masjid itu kekal. Saya ke Spain melawat Al-Hamra, dan tuan-tuan pun barangkali pernah melawatnya. Saya kata kepada sebahagian kawan-kawan yang di sana, apabila orang berbangga tentang indahnya istana-istana, masjid-masjid di Spain pada zaman kegemilangan so-called sejarah Islam, ramai orang bangga dengan masjid yang cantik. Saya kata ia boleh dilihat pada dua sudut. Adakah persaingan membuat bangunan-bangunan yang cantik itu di atas harta benda rakyatnya, yang mana sebahagian rakyat susah, tapi bangunan-bangunan ini cantik melebihi keperluan, ataupun rakyat memang sudah cukup senang? Ini adalah kelebihan daripada harta yang dimiliki oleh umat Islam untuk dibina, untuk menunjukkan kekukuhan yang mewakili masyarakat Islam. Saya kata jika jawapannya yang pertama, ia satu pembaziran. Jika jawapannya yang kedua, maka ia satu yang patut dibuat bagi menunjukkan kegemilangan orang Islam, dan inilah gambaran kepada kekuatan orang Islam. Alhamdulillah, dalam dunia Islam masjid banyak, cantik, tetapi adakah ia mewakili orang Islam dan mewakili apa yang diperlukan oleh masjid di dalam Islam? Saya nak sebut beberapa perkara sebelum buka sesi soal jawab tentang apa benda yang patut kita sebagai orang datang masjid. Sebelum kita pergi peranan, kita tadi membersih diri, kita datang masjid. Saya kata masjid pada zaman Nabi tak ada kapet. Jadi orang datang, dan kita pernah tengok dalam hadis, ada badui kencing dalam masjid. Sahabat bangun nak pukul dia, dan Nabi tak bagi. Nabi kata, innakum tub'asuna muyassirina wala mu'assirin. Kamu dibangkitkan untuk memudahkan, jangan payahkan. Lalu Nabi SAW nasihat dia, dan dia terima nasihat Nabi SAW. Kemudian dia doa, dia kata, Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, kesianlah, rahmatlah aku dan Muhammad, dan jangan kau rahmat sesiapa pun melainkan kami berdua saja. Dia mentaliti Badawi, Bedouin. Dia tak tahu, dia fikir orang lain semua teruk nak pukul dia, Nabi saja yang baik. Dia kata supaya Tuhan rahmat dua orang je, tapi Nabi meminta supaya jangan begitu, supaya rahmat Allah itu diluaskan. Nabi suruh dia orang jurus air di atas tempat kencing dia. Tapi kita pada zaman ni, kalau ada orang Singapura mari kencing dalam masjid, ataupun orang Malaysia kencing dalam masjid, kita tak boleh jurus air dah. Kita kena tahan dia, sebab kita dah tak Badawi, dan tandas ada di masjid. Kita tak boleh. Saya nak ceritanya ada konteks yang berbeza. Maka Nabi deal dengan cara yang berbeza. Masjid Nabi tak ada pasir, dicurahkan air di atasnya. Sebab tu kita baca hadis tentang malam Lailatul Qadar, bagaimana basahnya pasir memenuhi muka Nabi SAW. Maka masjid kita berbeza, maka perlukan keadaan yang berbeza. Penjagaan kebersihan juga berbeza, tak boleh dikiaskan semua yang sama pada zaman Nabi, disebabkan perbezaan keadaan yang dihadapi oleh kaum muslimin pada hari ini. Kencing atas pasir tak sama dengan kencing atas kapet.
Dan saya nak sebut hal ini supaya kita kena ada nilai yang berbeza dalam menilai sebahagian teks yang diamalkan pada zaman tersebut dengan teks, dengan keadaan yang wujud pada orang Islam hari ini. Pada zaman Nabi, orang pi buang air di padang pasir. Pada hari ini, orang mari buang air nak semayang, orang buang air di tandas masjid, kemudian masuk semayang. Alhamdulillah, mungkin di Singapura ni okey. Tapi tuan-tuan tahu banyak masjid dalam dunia Islam, tandas dia tidak mewakili nilai kebersihan yang Tuhan sebut. Yuhibbuna an yatatahharu, suka membersihkan diri. Kita pergi negara kaya macam Arab Saudi, naik antara daripada Madinah dengan Mekah, kita singgah kat masjid tengah jalan nak pergi buat umrah, kita tak boleh masuk tandas dia. Sama kat Malaysia pun, orang buang air dia tak kisah orang yang datang kemudian. Tapi datang masjid, pastikan supaya basuh tangan semua, supaya sah wuduknya. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata ittaqu al-la'anain, takutlah kamu kepada dua orang yang dilaknat. Sahabat bertanya, siapa al-la'anain? Nabi kata alladhi yatakhalla fi tariqin nas au fi tahta dhillihim, orang yang buang air pada jalan orang ramai ataupun tempat orang berteduh. Zaman dululah konteksnya, orang jalan dia pergi buang air, orang tengok, orang kata dalam bahasa kasarnya, celaka betul, siapa ni? Tempat orang bawah pokok, orang tempat rehat, gaya orang rehat, ada najis manusia, ada bau air kencing, orang pun kata celaka betul. Fikirlah sikit, tempat ni orang nak rehat. Nabi kata takutlah, dia kena laknat. Ramai orang datang laknat dia. Walaupun agama tak suka kita laknat orang, tapi oleh kerana banyak sangat mulut laknat dia, maka dia terlaknat. Orang datang ke masjid, masuk tandas masjid, Allah, celaka betul, siapa ni tak bersihkan setelah dia gunakan tandas. Orang pergi tandas tempat lain lebih bersih daripada tandas masjid, memalukan. Saya mungkin Singapura ada keadaan berbeza. Saya tengok ada tanda apa, tak boleh merokok. Setengah tempat orang dia hormat airport, dia tak merokok kat airport. Dia tak merokok tempat awam bila tulis jangan merokok. Tapi bila dia sampai depan masjid, dia merokok. Orang datang, orang sedut asap rokok. Dan orang bukan, orang sedut percuma, sedut dengan penyakit. Dia menyakitkan kaum muslimin yang lain. Nabi larang supaya orang laknat kita, orang kutuk kita disebabkan tindakan kita. Maka ini pun satu hal yang kita kena pastikan tentang masjid-masjid di kalangan orang Islam, di sudut kebersihan. Sama juga apabila kita gunakan masjid, dan sama juga macam orang kata tidur masjid. Saya ada pandangan yang berbeza. Boleh tidur masjid, tapi kita jangan bandingkan sama macam zaman Nabi. Masjid hari ni dia ada kapet, ada apa, ada macam-macam. Boleh tidur, tapi awak kena jaga tak boleh sama macam zaman dulu. Dulu kalau orang ludah, Nabi suruh dia timbus dengan pasir. Dalam banyak hadis Nabi larang kita meludah masa kita salat. Tapi zaman ni kalau kita ludah tak kapet, entah ambil tisu lap dia ke atas pun dia tak akan hilang. Dan setiap kali orang sujud, orang akan bau. Dan entah tak boleh dia kata, alah zaman Nabi kata ludah sapu je. Ada dalam riwayat hadis, ada orang ludah di dinding masjid, dan baginda SAW sapu. Mungkin ada orang juga dia kata, oh kalau macam tu kita pun boleh ludah juga di dinding masjid.
nanti tu imam sapu. Kita kena mempunyai konteks yang berbeza, sebab persekitaran yang berbeza, latar yang berbeza, dan keadaan yang berbeza. Yang berikutnya saya nak sebut tentang masjid ialah balik tentang peranan masjid. Saya rasa saudara-saudara semua tahu bahawasanya dalam hadis Nabi SAW yang semua kita sering baca, bagaimana Habasyah ni orang kulit hitam, dalam sebahagian riwayat disebut Sudaniyun, orang-orang Sudan. Mereka ni buat pertunjukan yal'abuna fil masjid, buat pertunjukan dalam masjid. Sebahagian riwayat sebut mereka buat pertunjukan pedang, pertunjukan tombak. Aisyah kata, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturani biridaihi wa ana anzuru ila al-habasyah yal'abuna fil masjid hatta akun ana allati as'am. Aku, kata Aisyah radhiyallahu an, tengok Habasyah buat pertunjukan dalam masjid. Nabi lindung aku, dia letak dagu dia ni di atas bahu Nabi, di belakang Nabi. Aisyah ni macam Dr. Said Khairuddin sebut, Aisyah ni isteri Nabi yang kritis. Siapa yang, kalau orang perempuan dia patut, saya tak tahu terjemahan bahasa Melayu tidak. Al-Imam Zarkashi tulis satu kitab, dia nama Al-Ijabah li iradi mastadrakahul Aisyah ala sahabah. Al-Ijabah li irad ma istadrakathu Aisyah ala sahabah, menghimpunkan hadis-hadis kritikan Aisyah terhadap riwayat-riwayat sahabat Nabi yang lain. Sahabat Nabi, hatta dia kritik riwayat Sayyidina Umar, dia kritik riwayat Ibnu Umar, dia kritik riwayat Abu Hurairah. Dan Aisyah kata mereka salah dengar, mereka salah faham. Sebahagian perkataan Aisyah tu macam heavy sikit. Kadzab ni macam bohong, tapi kita ihtimal perkataan Ahlul Hijaz, macam maksud silap, merepet. Banyak riwayat hadis yang Aisyah tangkis, kerana Aisyah ni dia macam pejuang wanita lah pada zaman dia. Saya selalu sebut bagaimana Aisyah dia menolak hadis yang menyatakan Nabi kata yaqta'u salat al-mar'i mururu al-himar wal mar'atu wal kalb al-aswad, terpotongnya sembahyang seseorang itu dengan lintasnya kaldai, wanita dan anjing hitam. Aisyah kata bi sama syabah tumuna bil kalbi wal himar, amat buruk kerana kamu menyamakan kami kaum wanita anjing dan kaldai, menyamakan dengan anjing dan kaldai. Sebab hadis itu kata sembahyang tu terpotong solat tu apabila anjing, kaldai dan wanita melintas. Aisyah kritik hadis ni, walaupun beberapa orang sahabat mendengar daripada Nabi SAW. Aisyah kata kamu menyamakan wanita dengan kaldai dan anjing. Walaupun ada jawapannya, Nabi bukan cakap dalam konteks, dia bukan kritik Nabi, dia kritik orang yang dengar. Dia kata salah dengar, walaupun sebenarnya kemungkinan mereka tak salah dalam isu itu, kerana Nabi bukan samakan di sudut jenis, Nabi samakan di sudut kesan kepada orang yang bersolat. Bila kaldai lalu dengan bunyinya, bila anjing hitam lalu, dan juga apabila wanita yang begitu menawan ataupun wanita bila lalu di depan orang tengah solat, bagi orang lelaki, isteri siapa, anak dara siapa, Nabi cakap konteks terputusnya khusyuk.
Tapi yang penting Aisyah sangat sensitif apa saja hadis-hadis yang ada menyebut perkataan wanita, jika ia disalah tafsirkan. Dan dia kritik hadis yang kata al-mayit yu'adzab bi buka'i ahlihi, mayat itu diazab dengan tangisan keluarganya. Aisyah kata tak betul, kerana Quran kata la taziru waziratun wizra ukhra, seseorang tak akan menanggung dosa orang lain. Dan ayat Quran itu digunakan oleh Aisyah dalam banyak tempat untuk mengkritik riwayat-riwayat sahabah. Bahkan Aisyah menolak hadis yang menyatakan seseorang diazab kerana dia telah mengurung kucing sehingga mati. Aisyah kata maha suci Tuhan untuk mengazab orang mukmin kerana seekor kucing. Banyak kritikannya. Sebahagian kritikannya itu betul, sebahagian kritikannya itu tersasar. Namun begitu ia seorang sarjana, dan apabila dia mengeluarkan sesuatu isu, dia kemungkinan ataupun dia kebiasaannya mempunyai tujuan yang dia nak capai. Maksudnya tujuan pendidikan, dia nak educating people supaya orang bertahu apakah yang hendak diterangkan oleh Nabi SAW. Dia bagi tahu bahawasanya dia berada di belakang Nabi, dia melihat bagaimana Habsyah bermain dalam masjid, pertunjukan buat dalam masjid, sehingga akulah yang jemu katanya. Maksudnya sehingga dah Nabi tanya, nak lagi kawan Aisyah? Aisyah kata tak mahu dah. Kemudian dia pun pergi bersama dengan kawan-kawan dia yang lain. Dalam bagian riwayat disebut peristiwa itu berlaku pada hari raya Adha. Jadi para sahabat punya hiburan ketika itu ialah dengan tengok permainan dalam masjid. Kita kalau ada orang buat pertunjukan dalam masjid, kira setengah orang mungkin di Malaysia dia sensitif. Bila ada orang buat pertunjukan dalam masjid, orang ni masjid tempat sembahyang, bukan nak buat pertunjukan. Sebab kita telah lari tersasar daripada tujuan sebenarnya masjid sebagai pusat sosial, khidmat sosial yang diberikan oleh Nabi SAW. Pada zaman Nabi, perwakilan-perwakilan datang jumpa Nabi dalam masjid. Dan kita tahu hadis Sumamah bin Usal, ketua kabilah Bani Hanafiyah, dia ditangkap oleh Nabi kerana khianat. Dia kafir, dan dia diikat di dalam masjid. Di Malaysia ada isu orang bukan Islam tak boleh masuk masjid. Itu orang bukan Islam heran sikit. Kapet dia pasang, bumbung dia pasang, masuk tak boleh. Masa pasang kapet okey, masa pasang bumbung okey, masa bubuh cat okey, masa pasang kipas angin okey, habis pasang haram masuk. Jadi orang tak faham, kan? Sumamah bin Usal, dia ditangkap oleh Nabi dan ditambat dalam masjid. Setiap kali Nabi masuk, Nabi tanya, apa cerita kau Sumamah? Dia kata, aku dalam keadaan seperti biasa. Dia keras sikit dia ni. Tapi dia duk tengok Nabi suruh orang bagi makan. Dia duk tengok orang Islam sembahyang waktu. Sehingga Nabi tanya dia, apa keadaan? Dia kata macam tu. Tapi kalau kau bebaskan aku, kau akan dapati aku antara orang yang baik. Nabi bebaskan dia. Dia keluar, dia pergi ke mata air, dia mandi, dia masuk balik, dia mengucap 2 kalimah syahadah. Hadis tu telah dijadikan hatta Al-Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam mensyarahkan hadis mensyarahkan hadis Muslim, menyebut bahawasanya hadis ini adalah dalil bagi dalam mazhab Syafi'i bahawasanya orang bukan Muslim boleh masuk masjid. Macam kita kuliah ceramah pagi-pagi ni, Muslim saja, kita tak bagi invitation kepada non-Muslim. Dan mereka tak boleh tengok the beautiful of Islam. Kita kata Islam cantik, Islam hebat, kita dah tahu dah. Mereka kata Islam ni sharing is caring, kita bagi tahu, tapi kita tak share masjid kita. Saya setuju dengan beberapa idea di Penang. Penang ni adalah negeri saya duduk.
saya jadi mufti di Perlis, tapi tempat saya di Penang. Saya ingat insya-Allah di Perlis pun, kerana saya masih ahli majlis di Perlis, kita akan buat di Penang ada beberapa NGO buat perkara yang bagus, iaitu dia buat musim melawat masjid. Dia pergi ke cari pelancong-pelancong, dia bawa, dia orang sekumpulan orang muda ni jemput pelancong-pelancong melawat masjid. Dia orang pun datang pusing tengok masjid. Tuan-tuan kalau duduk di negara barat, kita boleh masuk ke gereja tak ada masalah. Saya pun selalu, boleh kata setiap minggu saya pergi untuk dengar dia punya dia punya khutbah dia, apa isu. Dan ialah mungkin kita Muslim, so kita tak rasa interesting sangat, tapi dia benda yang sama lah dia cakap, dia benda yang sama. Mungkin pada kita kata tak ada substance lah, tapi kita nak tengok apa pendekatan dia. Saya pergi, saya tengok, habis dia orang dah semayang apa semua, sampai Ahad saya akan masuk, saya akan duduk jumpa kawan-kawan yang Kristian, dan kemudian dengar sebahagian dia punya ceramah dia, kemudian tengok apa isu yang dia bawa. Dan sebahagian isu tu taklah menarik sangat, sebahagian mengulang. Macam kita juga kadang-kadang, ustaz ni datang, ustaz ni pun cakap benda yang sama. Bukan salah kita mengulang, tapi kadang-kadang terlalu banyak repetition ni, sehingga dah 50 tahun pun, macam sebahagian orang kata, makcik daripada anak, daripada dia belum haid sehingga dia haid, dan sehingga dia putus haid, masih lagi duk cakap bab haid. Dan dia pun tak naik kelas. Kita tak pergi menjangkau tentang tamadun Islam, pemikiran Islam. Dan apabila kita cakap pun, kita tidak mendasari perkara itu, dan orang terawang-awang tak tahu dia boleh buat apa. Itu problem dengan sebahagian scholars. Dia tak boleh pergi, kita juga sama, kita tak boleh pergi kepada dasar, tidak boleh merakyat, bercakap sesuatu yang besar tetapi dapat dipahami oleh rakyat, dapat diketahui oleh rakyat apa yang patut mereka buat. Cakap tentang ahli-ahli falsafah besar dalam sejarah Islam, yang akhirnya orang Islam tahu kan, orang Arab kata kana makan, dulu adalah, it was, dulunya macam tu lah. Tapi kita mempersoalkan apa yang boleh kita buat pada hari ini. Kita buat benda yang orang takut. Saya mungkin saya tak mau sentuh saudara punya keadaan, saya bercakap dalam konteks Malaysia. Satu contoh, saya selalu ulang contoh ini, masalah budak-budak datang ke masjid, kanak-kanak. Masjid kita tak mesra kanak-kanak ni. Singapura mungkin tak ada, tapi kat Malaysia dia letak saf kanak-kanak 3-4 kali renggang dengan saf orang tua-tua. Dan ada sebagai orang tua-tua sangat gangster. Kanak-kanak dah datang dulu pada dia datang kemudian, dia masuk saf, dia tarik budak tu duduk belakang je kak. Budak-budak kata dia kalau pergi tengok apa, penyanyi ke apa ke, konsert ke, yang datang dulu didahulukan. First come first serve. Ni datang masjid, datang dulu pun kau budak pergi belakang. Sebab kita datang teori pandangan yang mana kalau Imam Syafi'i hidup pun dia tak cakap macam tu. Kita kata kalau budak-budak sentuh kita, terbatal kata. Sebab dia belum bersunat, kerana bawah kulitnya ada najis. Saya selalu kata kepada orang kata, pasal apa ni budak-budak tak sunat ada najis? Najis kat mana? Bawah kulit. Kata bawah perut pakcik pun ada, bukan bawah kulit dia je. Kenapa bawah kulit dia nak kira, bawah perut pakcik tak kira? Benda yang tak nampak, kenapa awak nak hukum? Kalau bawah kulit semua tak boleh, bawah kulit kita ada darah. Dan ini menyebabkan tak serasi dengan hadis Nabi SAW.
Nabi SAW salat, kata Ibn Abbas, di rumah Maimunah. Dia bangun, kemudian dia berdiri di kiri Nabi SAW. Fa akhadhani bi ra'si fa aqamani an yaminih. Nabi SAW pegang kepala Ibn Abbas. Dia kena berdiri belah kiri, dan kemudian letakkan Ibn Abbas berada di belah kanan dia. Ibn Abbas budak lagi masa tu. Kata Anas, Nabi salat, qama Nabi SAW, Nabi salat, fasafaftu ana wal yatim wal ajuzu, fasafaftu ana wal yatim wara'ahu wal yajuzu wara'ana. Nabi salat, aku dan seorang budak yatim, anak belum balik, kecil, duduk di belakang Nabi, 2 orang makmum, dan seorang perempuan berada di belakang kami. Dia tak buat ni Nabi duduk tepi, budak kau duduk belakang. Ada hadis yang menyebut tentang bahawasanya hendaklah saf kanak-kanak di belakang saf orang tua-tua, yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadis itu dhaif, tidak boleh dijadikan hujah dalam masalah ini. Yang pentingnya kita tak mesra. Tak mesra. Saya tengok di Singapura ni bagus, saya tengok ramai ustaz-ustaz muda. Saya harap mereka bawa misi orang muda. Tapi jangan pula misi orang muda yang menyebabkan orang tua-tua pun malas nak datang masjid. Semua orang muda, dia kata. Tapi misi yang dapat menggarap dua-dua golongan, orang tua-tua dan juga orang muda-muda, dalam masa yang sama. Seketika di Malaysia, masjid memang tempat orang tua. Bahasa pun bahasa lama. Dia baca kitab pun kitab lama. Kitab bahasa Sanskrit dulu. Arakan maka syahadan berkatalah syekh pada yang demikian itu. Tak masuk kita tajuk. Berapa banyak. Alhamdulillah masa berubah. Dan kemudian pengajaran yang lama. Saya tidak anti sifat 20. Saya tahu sifat 20, sifat 13 yang disebut oleh Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, 2 imam yang besar dalam kesarjanaan Ahli Sunnah wal Jamaah, ada peranannya pada ketika tertentu. Tapi zaman berubah. Perbahasan sifat ini tidak ada pada zaman Nabi. Kemudian dia dibentuk begitu, jadi 13, jadi 20 datang kemudian di Afrika. Tapi dia dibentuk perbahasan sifat itu kerana ada kondisi yang tertentu masa itu. Serangan pemikiran falsafah datang. Satu keistimewaan Islam, umat Islam, disebabkan ajaran Islam. Agama ini mampu deal dengan banyak pemikiran yang datang. Dalam sejarah Kristianiti di Eropah, apabila Islam pergi ke Europe, kita kena tahu Islam di Spain 900 tahun, lama tempohnya. Tuan-tuan, hari ini Amerika, negara yang 200 tahun, itu pun dia rasa cukup-cukup. Dah besar negara yang dia rampas daripada Red Indian itu. Dia hanya 200 tahun. Tetapi orang Islam di Spain 900 tahun. Sehingga hari ini, walaupun kalau tuan-tuan pergi ke Spain, mereka cuba untuk buang kaitan mereka dan Islam, tapi dari segi seni bina, pakaian mereka, dari segi makanan mereka, bahkan bahasa mereka, mereka tak dapat pisahkan dengan latar sejarah mereka yang mempunyai hubung kait dengan kaum muslimin. Islam bukan penjajah di Spain, orang Spain menganut Islam. Ilmu-ilmu orang Islam bertebaran di Spain, masuk ke Eropah.
gereja tidak mampu untuk deal dengan ilmu ini, maka berlaku pembunuhan terhadap saintis, bakar ahli cerdik pandai, yang akhirnya kita tahu dalam sejarah yang melahirkan sekularisme atau liberalisme dalam dunia di Eropah sebagai satu reaction terhadap apa yang mereka lakukan dalam menghalang perkembangan ilmu. Halang, ban semua perkara, tak boleh belajar sains, nanti terpengaruh, tak boleh kata ada planet lain, tak boleh kata ada bumi, ada matahari yang adanya sistem suria dan seumpamanya. Semua perbahasan ini ditolak. Galileo dihukum dan ramai tokoh, sehingga Pope pada tahun 1981 kalau tak silap saya memohon maaf kepada sejarah Kristianiti yang telah membunuh ramai cerdik pandai, kerana mereka rasa sains berpunca daripada umat Islam dan unsur sains itu ada kaitan dengan Islam. Tapi tidak Islam. Apabila falsafah datang ke dalam dunia Islam, ada dua aliran. Satu aliran Salafi yang telah mengambil satu pendekatan memerangi habis-habisan falsafah. Saya maksud Salafi moden, tetapi tidak Salafi pada peringkat awal ketika proses itu berlaku. Apabila falsafah Greek masuk, dan dia macam falsafah barat yang datang pada dunia Islam, kepada dunia hari ini, kita tak boleh kata pada anak orang Islam, jangan baca, jangan tengok internet, jangan lihat, tutup telinga, tutup mata, jangan ambil tahu. Dan itulah keadaan yang dihadapi oleh dunia Islam. Falsafah itu masuk, bukunya diterjemahkan, orang Islam, kerana Islam cultivate, menggalakkan ilmu, maka orang Islam minat untuk membaca. Dan apabila terjemahan falsafah itu diterjemahkan, mereka membaca dan mereka menjumpai berbagai perkara di dalam pemikiran, dalam thought of philosophy, pemikiran falsafah. Dan ada orang Islam yang terpengaruh, lahirnya mazhab Mu'tazilah umpamanya. Tapi apa yang sarjana Islam buat? Mereka bangkit untuk mempelajari falsafah dan menjawab falsafah. Mereka tak kata kami tak mau dengar, itu semua tak betul. Tak. Mereka bercakap tentang bahasa falsafah. Lahirnya Al-Ghazali yang menulis kitab At-Tahafut, menjawab ahli falsafah. Dia begitu hebat dalam falsafah. Walaupun Ibnu Arabi menyatakan Al-Ghazali itu telah menelan falsafah, sehingga apabila dia nak muntah balik, dia tak mampu dah, disebabkan kesan falsafah. Tapi dia mempunyai peranan dalam menjawab banyak penyelewengan falsafah, walaupun pemikiran falsafi itu ada di dalam tulisan dan pendekatannya. Ibnu Taimiyah sebagai seorang tokoh dalam aliran Salafi yang dianggap hebat, ia tidak seperti segelintir Salafi yang datang kemudian. Ibnu Taimiyah itu mendalami falsafah, menulis tentang falsafah, menjawab falsafah dengan bahasa orang falsafah. Dia menjawab falsafah setengah, dianggap Ibnu Taimiyah antara jago di segi pengetahuannya tentang falsafah. Dan inilah orang Islam pada zaman tersebut. Sarjana-sarjana mereka menguasai ilmu itu dan kemudian menghidangkannya semula dengan hidangan yang betul kepada umat Islam. Masalah kepada dunia Islam kemudian, orang Islam lemah. Masjid tak mampu berbicara dengan bahasa yang ada di sekitaran masjid. Golongan agamawan tak dapat bercakap tentang realiti yang berlaku. Dia masih lagi membaca kitab fiqh yang menyelesaikan isu 500 tahun lepas, tak menyelesaikan isu yang ada pada hari ini. Dia gagal untuk melihat teks dan konteks di dalam membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
apatah lagi membaca buku-buku ataupun karya-karya ulama. Bila orang ajar sifat 20, saya tak tentang sifat 20 itu, tapi cara diterjemahkan bukan menambahkan orang faham, yang dengar lagi tak faham, sehingga orang baru masuk Islam tak boleh faham Tuhan ada, lawan tiada. Macam mana mula-mula ada, dah lah masuk dalam bahasa Melayu, dan kemudian jadi dengan bahasa yang diterjemahkan dengan terjemahan yang salah. Pendekatan wudu yang selalu saya sebut dalam banyak ceramah saya. Kitab dulu dia hidup dalam kerangka dia. Bila dia nak bahaskan wudu, dia bahaskan dengan keperluan ilmu, jenis-jenis air, mata air, salji, air apa, semua macam-macam. Tak apalah, dia orang hidup di padang pasir, dia perlu tahu. Kadang-kadang orang baru masuk Islam, anak muda yang baru nak semayang, kita bahaskan yang tu 2 minggu tak habis lagi. Sehinggalah saya kata minggu ketiga, minggu keempat, orang tanya macam mana ustaz ni bak air ni, kita ambil air paip aja lah. Kita kata kalau ustaz bagi tahu pada minggu pertama, kami dah start solat dah. Kerana kita tidak melihat kepada keperluan, kepada konteks sesuatu perbahasan teks yang dihidangkan. Hatta dalam penafsiran, penafsiran kepada banyak ayat-ayat Al-Quran. Semalam saya sebut, Quran tak mungkin silap, tetapi penafsiran kita kemungkinan silap. Hatta kalau imam itu besar, macam Al-Imam Tabari, Syekhul Mufassirin, syekh dalam mufassirin, ahli tafsir, apabila dia bercakap tentang nusyuz wanita, wallati takhafuna nusyuzahun, dia sebut, antara Quran sebut wa'idhun wahjuruna fil mataji' wadribun, nasihatkan mereka, tinggalkan mereka di tempat tidur daripada tempat tidur mereka, dan pukul mereka. Pukul, kata Imam Syafi'i, pukul yang tak mencederakan, pukul sekadar memberi peringatan, bukan nak bagi dia cedera, nak bagi tahu benda ni serius. Itu pun kalau ada keperluan. Macam kita, kata Imam Syafi'i, pukul dengan kayu sugi je, ambil ketut sikit, dah semua dah tak jalan dah. Itu pun nak tengok lah latar wanita mungkin pada zaman itu, keadaan zaman itu, benda tu memberi kesan. Tapi kalau mungkin dia pensyarah universiti, mungkin tak bagi kesan. Isteri kita pensyarah universiti, tapi pukul kayu sugi, dia kata ini tidak memberikan kesan kepada fizikal. Mungkin dia banyak lagi teori dia akan keluar. Al-Imam Tabari sebut, antaranya kita ikat isteri, tambat isteri. Ayat tak ada, tapi dia sebut salah satu pendapat. Setengah orang dia hidangkan, dia defend. Kita tak perlu defend, kita kata itu pendapat yang salah. Ada orang kata, oh ini At-Tabari, Syekhul Mufassirin, Syekh Mufassirin. At-Tabari bukan Nabi. Kita perlu defend Islam, kita tak defend tokoh, kita hormati kesarjanaannya. Apabila golongan agama yang mengajar tak dapat membezakan antara di dalam masjid antara teks yang berasal daripada wahyu dan pandangan sarjana, sehingga mereka melaksanakan apa yang dianggap pandangan sarjana itu sama dengan kedudukan wahyu, maka kita akan menemui beberapa kekeliruan di dalam kepahaman agama. Saya sebut hal ini supaya adanya keseimbangan di dalam kita nak memahami, terutama kuliah-kuliah dalam masjid, supaya kita dapat pergi jauh daripada apa yang kita ada pada hari ini. Teks yang lepas dihormati, sumbangan sarjana diakui, tetapi kita perlu melihat kepada konteks, dan yang tentu tidak silap ialah Quran dan Sunnah. Tetapi sarjana sehebat mana pun dia, kemungkinan silap itu ada, dengan kita menghormati sumbangan kedudukan dia dalam Islam, tapi kita tidak boleh menafikan kemungkinan ada kesilapan itu boleh berlaku. Saya buka kepada sesi perbincangan, jika tuan-tuan ada untuk atau soal jawab untuk kita bincangkan bersama. Silakan.
Apakah soalan ni, adakah bid'ah hasanah dalam hukum Islam? Pertama, tuan-tuan, ada dua perkara yang kita kena jelas. Bid'ah sesuatu yang ditolak oleh Islam, itu kita kena terima. Ini satu hakikat. Kerana ada orang kata, oh, bid'ah is okay. Tak boleh. Penolakan bid'ah itu ada dalam Quran dan ada dalam sunnah. Antaqulu 'ala Allah, kamu kata dengan menggunakan nama Allah. Dan hadis banyak menyebut tentang bid'ah. Kullu bid'atin dalalah. Nabi sebut, iyakum wa muhdatsatil umur, kamu kena jauh benda yang diada-adakan. Dan ulama-ulama hadis memasukkan bab bid'ah ini dalam kitab-kitab hadis. So kita kena terima dulu bid'ah tak boleh dalam agama. Setelah kita terima peringkat ini, baru kita pergi peringkat kedua. Apa itu bid'ah? Jangan kita tolak premis yang awal ni, kerana bererti kita tolak sebahagian besar hadis-hadis Nabi. Cuma kita nak bincang apa itu bid'ah. Adakah yang dikatakan bid'ah itu bid'ah? Adakah yang dikatakan bid'ah itu sebenarnya tidak bid'ah? Itu mungkin. Maka dalam perbahasan itu ada lagi golongan yang berpecah-pecah di kalangan orang Islam. Ada orang yang suka buat bid'ah, dia tambah macam-macam dalam ibadah dan dia rasa okey, bid'ah tu boleh, dan itu bercanggah dengan ajaran Islam. Saya nak ringkas. Ada orang pula yang kata sehingga yang tak bid'ah dibid'ahkan. Ini pun satu masalah. Ada orang membid'ahkan tangga mimbar lebih daripada 3. Ada orang membid'ahkan nasyid. Ada orang duk menasyid, dia kata ini bid'ah. Ya akhi, nasyid tak bid'ah ya akhi. Lagi orang menyanyi lagi pada zaman Nabi, dia bernasyid. Kalau dia kata disunatkan bernasyid pada malam Jumaat, itu boleh bid'ah lah. Tapi dia bernasyid, ikut dia lah. Dia tengah hari ke petang, nasyid ni lagu lah, lagu dia nak nasyid. Ada orang bid'ahkan bank Islam kan? Jadi ada orang yang ada ifrat dan tafrid, ada yang cuai dan ada yang berlebih-lebihan. Kita mesti berada pada jalan yang pertengahan. Bid'ah berkaitan dengan ibadah khususiyah, berkaitan dengan salat, berkaitan dengan puasa, berkaitan dengan ibadah-ibadah yang tak dapat dipaham melainkan memerlukan wahyu, kita tak boleh ada-adakan. Dalam daily life, kehidupan harian, seseorang boleh untuk buat berbagai inovasi. Nak buat masjid bulat, kira oh ni bid'ah masjid bulat. Tak. Masjid bulat ke 3 segi, 3 tingkat ke, masjid tak ada kubah ke, masjid warna-warni ke, agama tak pernah menentukan hal ini. Pakai skrin dalam masjid, bid'ah ke tak? Tak perlulah nak bid'ah benda macam tu. Ada orang bid'ahkan baju, ini pakaian. Ada orang bid'ahkan makanan. Saya sebut selalu, saya dengar radio apa Indonesia bid'ahkan ketupat. Kerana ketupat ini berasal daripada apa, mana dewa apalah, dan kemudian tak patut ada ketupat hari raya kerana itu amalan khurafat, bid'ah dan seumpamanya. Kerana Nabi tak makan ketupat. Memanglah Nabi suruh bergembira pada hari raya. Macam mana nak gembira? Mana boleh sama gembira orang Arab dengan gembira orang Melayu? Ya yaumul farah, hari gembira. Orang Melayu dia makan ketupat, dia gembira. Walau lepas tu dia masuk hospital kerana darah naik, tapi dia gembira.
Pada zaman Nabi tak ada bagi duit. Ada orang kata bid'ah bagi duit, bid'ah dalam sampul lah apalah. Itu adalah cara orang gembira. Budak-budak datang, dulu dia datang orang miskin, orang tak banyak duit, datang Assalamualaikum, dia datang rumah kita, dia makan kuih. Saya tak tahu masih ada tradisi ini di Singapura tu pun tidak. Sekarang budak-budak Assalamualaikum, tak nak makan, nak duit, dia kata. So kita bagi dia duit, dia happy. Kita bagi orang minum, ada cawan, dah cukup, tak perlu piring. Tapi kita letak piring nak mencantikkan hidangan. Jangan bid'ahkan piring. Kita bagi duit dalam sampul nak mencantikkan pemberian. Kita bagi hadiah kat orang. Nabi kata tahadu, tahabu. Bagi hadiah, nasib kamu sayang antara satu sama lain. Pergi beli gelas besar tu, pergi rumah pengantin, nah hadiah kau gelas. Tak ada. Kita balut dia, dia pun tak tahu apa. Surprise, nanti dia buka kotak besar, hadiah kecil. Tapi dia gembira. Kita tak kata membazir kau balut, kat mana pun dia nak buka. Tak. Itu adalah culture. Agama tak halang. Nabi SAW datang kepada kenduri orang Ansar, kenduri kahwin. Nabi tengok tak ada nyanyian. Nabi kata, tak ada nyanyian ke? Innal ansar yu'jibuhumul lahu. Orang Ansar sukakan nyanyian, nyanyilah. Dia orang barangkali tengok, Nabi datang ni nyanyi-nyanyi apa pula? Nabi kata nyanyilah. Orang Ansar sukakan nyanyian. Pada hari raya, dua orang gadis menyanyi dalam rumah Rasulullah. Abu Bakar kata, amizmarus syaitan fi baiti Rasulillah. Dalam hadis Bukhari, adakah suara syaitan dalam rumah Nabi SAW? Nabi kata, da'huma ya Abu Bakar, innahu yaumul 'aid. Biarlah wahai Abu Bakar, ini hari raya. Nabi tolerance dalam hal itu. Dia dah ada baginda sedang baring. Abu Bakar tengok tak sesuai, dua gadis menyanyi dalam rumah Nabi. Tapi agama datang. Sebab itu Islam is the fastest religion yang berkembang dalam dunia ini. Salah satu sebabnya kerana Islam tidak against culture, tidak memerangi budaya, tetapi ia menetapkan akidah dan menetapkan ibadah. Kita kena straight dalam masalah akidah, straight juga dalam ibadah. Jangan ada bid'ah, tapi kita hendaklah luas dalam masalah muamalah, kerana itu adalah ruang yang dibenarkan oleh agama. Tuan-tuan, satu dua soalan ya. Penduduk Inggris, kawin orang Muslim dan Muslim juga pada majlis saya berfungsi pada hari dan juga peranan masjid pembangunan rumah. Di mana dalam banyak kitab saya baca, dan antaranya adalah kitab oleh Profesor Thomas Penny, kitab Thomas Masuk Kebun sebagai sekolah. Tersebut adalah untuk dalam melahirkan masyarakat yang berpengaruh. Kemudian kita baca kitab tentang Syekh Ahmad Rashid, kitab Rafa'i. Saya tak tahu sama ada asal daripada Hasan bin Abi Thalib yang mengatakan ada Rasulullah yang bersalin asal Rahman besar. Dan siapa yang senantiasa mendatangi masjid bersama jemaah dan ramai dan memakmurkan akan mendapat 8 sifat dalam diri. Di antaranya adalah tanda-tanda keyakinan. Yang kedua semangat yang berbeda. Yang ketiga ilmu yang memiliki. Yang keempat rahmat yang menanti. Yang kelima adalah kalimat yang menunjukkan petunjuk. Dan seterusnya. Maka kesusahan kita terpagi ini bagaimana untuk kita menunjukkan dan menjadikan Muslim sebagai pusat kebangunan Islam untuk melahirkan keselamatan dan masyarakat madani ini. Saya membaca kitab mungkin saya tersedar oleh Abu Ala Al-Mawudi, tapi dia membangun dalam kita nak membuat kajian tentang sesebuah masyarakat. Sama ada maju atau berlaku masyarakat itu
subuhnya, sholat zuhurnya, sholat asarnya, maghrib dan seterusnya. Kalau semuanya dapat kita memenuhi syarat dalam sholat, itu menunjukkan sebuah masyarakat dalam masyarakat yang pertama juga menunjukkan. Jadi kita masih kita hasilkan dari sudut pembangunan sahaja, bahkan bagaimana kita masyarakat Islam memakmurkan dan memakmurkan dengan berbagai macam kegiatan. Terima kasih kepada saudara yang bertanya. Saya nak respon dulu pada soalan ini. Kita sebenarnya, saya rasa walaupun kita ada sedikit masalah tentang kehadiran ke masjid, ni orang lelaki kadang-kadang kan subuh tak pergi kerja lagi tapi tak datang masjid. Patutnya subuh semua orang solat kat masjid ataupun solat berjamaah di mana-mana tempat yang didirikan jamaah. Saya rasa kita antara permasalahan orang Islam ialah permasalahan bagaimana kita memahami agama itu. Seseorang mungkin datang ke masjid, dia sangat particular apabila membabitkan soal kebersihan bajunya supaya tak ada darah, tak ada kotor, untuk sahkan dia salat. Tapi dia yang sama kemungkinan biarkan tempat lain kotor, tandas masjid kotor, rumah dia kotor. Ada orang yang datang ke dalam masjid sembahyang jamaah bagus, tapi kita tengok dia kusut masai dalam keadaan yang tak terurus, keluarganya tak terurus. Kita tidak ada balance. So bukan saja soal mesti manusia datang ke masjid, tapi bagaimana kita memahami konsep-konsep ibadah itu dibawa keluar daripada masjid. Seperti mana orang mendaulatkan Allah dalam masjid, Allahu Akbar, demikian dia mendaulatkan Allah di luar masjid. Permasalahan kita, ramai orang yang datang ke masjid, hatta ustaz saya ke, imam ke, siapa ke, dia datang ke masjid, tapi orang yang sama sangat disiplin dalam masjid, alhamdulillah, tapi dia langgar semua disiplin itu di luar masjid. Dalam masjid mungkin kita tak maki orang lah. Kalau ceramah dalam masjid tak boleh maki orang. Kalau ceramah kat luar masjid dia maki orang, umpamanya. Jadi kita kena selaraskan bagaimana prinsip-prinsip Islam itu boleh dibawa bukan keluar masjid. Saya rasa hatta masalah saf, masya-Allah, saf ni penting. Dan alhamdulillah kita lebih saf kita patut tak ada masalah sangat. Sebab zaman ni tengok kapet, orang boleh tentukan saf dan seumpamanya. Tapi saya nak sentuh sebelum itu, ini saf ni satu benda yang ajaib orang Islam. Dalam solat orang Islam ajaib. Tuan-tuan pergi ke Mekah, bila iqamah saja, jutaan manusia boleh datang untuk solat, duduk dalam saf. Kita tak kenal, dalam bahasa kita, Mamat Afrika tepi kita ni, yang sebelah ni daripada Bosnia ke mana, tapi kita boleh duduk dalam saf macam dengan kita dah buat rehearsal yang cukup. Duduk elok, Allahu Akbar, dan sembahyang dalam saf. Kalau lah orang lain tengok, sebenarnya amazing orang Islam. Kerana kita tak pernah pun, baru itu barangkali the first time kita pergi Mekah. Tapi bila azan saja kita tahu macam mana nak masuk ke dalam saf, macam mana nak duduk dalam saf. Tak perlu berkenalan orang sebelah. Orang sebelah pun dia sentuhkan kaki dia dengan kaki kita, bau dia dengan bau kita. Tak tanya pun dia, awak daripada Malaysia ke? Kalau Malaysia kita kena macam ni. Dia tak ada. Benda ini dah standardized dalam Islam. Dah lama kita berlatih dalam kampung kita, di tempat kita, di bandar kita. Kita pergi ke sana, anytime, masjid mana pun kita pergi, orang Islam tahu macam mana nak duduk dalam masjid dan saf masjid. Tetapi orang Islam tak tahu bagaimana mereka nak wujudkan saf yang sama untuk kekuatan mereka dalam menghadapi dunia ini. Walaupun mereka pergi Mekah, Kaabah yang sama,
Tapi kitalah umat yang tak boleh buat banyak keputusan. OIC dan seumpamanya gagal buat keputusan. Para ulama gagal buat keputusan yang membolehkan kita bersatu di dalam menghadapi krisis-krisis yang dihadapi oleh umat Islam. Bukan soal tak pergi masjid, pergi. Tetapi falsafah, ruh, the spirit of jamaah, of masjid, tak boleh kita bawa keluar. So kita ada krisis di dalam memahami agama. Maka kita takatul, tahazzub. Kita ada jamaah yang pentingkan solat, alhamdulillah, pentingkan sugi, pentingkan banyak benda, datang masjid. Tapi mungkinlah dalam masa yang sama dia tak pentingkan kaum muslimin yang kelaparan, kesusahan, menghadapi krisis dalam hidup, ekonomi dan seumpamanya. Ada yang ambil berat tentang ekonomi, dia pula lemah pula dari segi spiritual dia. So kita ada krisis dalam memahami agama, untuk melihat agama itu dalam kerangkanya yang komprehensif. Siapa yang perlu bentuk hal ni? Masjid. Masjid perlu mewujudkan khutbah. Mungkin Singapura baguslah, saya tak tahu macam mana. Khutbah peranan yang sangat bagus, penuh orang datang. Yang tak semayang subuh pun datang semayang Jumaat. Orang terpaksa dengar. Kita perlukan khatib yang baik, yang sampai misinya. Kalau di Malaysia dia standardizkan khutbah bagi setengah negeri. Sangat, kalau baca khutbah lain kena. Kecuali negeri-negeri yang hebat seperti Pulau Pinang, bacalah khutbah apa. Dia ada 3 negeri selat, hasil daripada penjajahan British, Penang, Melaka dan Singapura je. Tapi Penang antara negeri yang ada kebebasan. Dan semua masalah-masalah di Malaysia juga datang daripada Penang. Tapi tak apa, itu cerita lain. Okey. Sehingga khatib langsung tak kreatif. Bila dia standardizkan khutbah, maka menyebabkan dia tak tahu keadaan. Pada tempat yang tak ada tentera, dia baca tentang semangat pergi perang. Tempat yang orang mua miskin perlukan zakat, dia baca tentang tanggungjawab untuk menderma. Pada hari hujan lebat, dia kata pada hari yang terang benderang. Kerana dia terlalu terikat dengan teks, dan dia tak kreatif. Dan ini berlaku. Kita perlukan, kita kalau nak menggerakkan umat ini, kita perlukan nadi yang menggerakkan dia itu kuat. Kita perlukan penceramah, ustaz. Saya tak tahu, saya tak cakap tentang Singapura, yang ada kualiti di sudut pemikirannya, di sudut visionnya. Saya duka cita nak sebut pasal agama ni boleh dibuat 2 benda. Boleh dekatkan diri pada Tuhan, boleh juga untuk jauhkan diri dengan Tuhan. Gunakan agama. Boleh cakap bahasa agama untuk kepentingan manusia umum ataupun juga untuk kepentingan diri sendiri. Masjid sama, boleh gunakan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan ataupun boleh gunakan untuk orang kepentingan kita. Ada orang jual barang dia dalam masjid, dia ceramah sejam, 15 minit kempen barang dia. Guna masjid, Nabi larang kempen barang dalam masjid. Pasal dia tahu ada pengaruh dalam masjid. Sebab itu hadirin dan hadirat sekalian, kita mesti membangunkan kelompok ini. Anak-anak tuan-tuan yang nak jadi tokoh-tokoh agama itu, hendaklah mereka hendaklah dididik tentang keikhlasan, dan mereka hendaklah dididik tentang keluasan agama.
sehingga mereka melihat agama bukan datang berceramah. Mungkin saya juga terlibat, ada benda yang tak baik. Mungkin bukan datang ceramah kerana sekadar ini adalah sebahagian daripada pendapatan, sebab itu kita tak percaya. Tapi berceramah kerana ia adalah sebahagian daripada perjuangan yang kita menanggungnya, tidur bersamanya dan bangun bersamanya, berjalan bersamanya, hidup bersamanya, menanggung perjuangan itu sebagaimana kita menanggung kaum keluarga kita, rela bersakit kerananya, tidak bercakap sesuatu untuk diri, tapi bercakap sesuatu untuk ummah. Kalau itu berlaku dalam masjid, saudara-saudari sekalian, masjid kita insya-Allah akan berfungsi dengan baik. Tuan-tuan, masjid mesti pengajaran dalam masjid mewakili pengajaran yang Allah dan Rasul mahu. Tak boleh yang kita mahu. Tak apa kita mengajar matematik, sains dalam masjid, it's okay. Singapura ni negara tuition. Masjid patut buat tuition lah, supaya saya dulu cadang kat Malaysia, supaya masjid kena buat tuition, supaya anak-anak sentiasa ingat kau belajar di mana, di masjid. Kalau ustaz boleh duduk kat depan ni, kenapa juga guru agama boleh duduk di sini, guru fiqh? Kenapa guru matematik dan sains, fizik, biologi tak boleh duduk kat sini? Kita jangan sekulariskan masjid. Kita jangan lakukan sekularisasi masjid dengan kita cuba jadikan agama itu asing daripada kehidupan. Jadi masjid yang duit banyak tu, dia sepatutnya ada masjid satu subjek ni, siapa nak pergi masjid tu. Masjid yang sebelah ni kos yang satu lagi dia ajar. Mungkin selepas Isya, habis dah aktiviti lain tak ada, dia boleh ada. Itu tak ada masalah. Tapi masjid mesti ajar benda yang betul, jangan ajar benda yang salah. Ajar matematik, ajar sains, itu something yang bagus. Budak-budak pun ingat, anak-anak pun ingat nanti. Tapi masjid tak boleh baca hadis palsu. Kalau mengajar dalam masjid baca hadis palsu, hadis antara bohong berdosa, baca hadis palsu berlebih-lebihan dosanya. Tapi ada masjid baca hadis palsu. Ustaz mengajar, dia tak tahu pilih hadis, dia baca hadis palsu. So kita kena ada kualiti ilmu. Oleh kerana gelaran ustaz ini ialah gelaran yang cheap sale. Ramai orang tiba-tiba boleh jadi ustaz. Di Malaysia lagi ramai. Jadi penyanyi sekejap 5 tahun, kalau dah tobat terus jadi ustaz. Saya tak kisah siapa nak namakan diri dia ustaz. Di universiti ustaz profesor gelaran dia. Dalam sarjana kesarjanaan pun Islam juga ada pernah menggunakan perkataan al-ustaz, merujuk kepada beberapa sarjana yang hebat. Tapi bila dia tak tahu, dia mengambil bahan picisan, buku-buku tepian jalan, lalu dia jadikan modal untuk berucap dan berceramah dalam masjid. Dia hidangkan perkara yang tak sahih. He himself tak dapat membezakan antara fakta yang betul dan salah. Dia rasa apa yang dia jumpa dalam buku dia baca dan orang pun terima. Cerita-cerita kesufian, cerita-cerita kerohanian. Saya tidak anti sufi, tapi sebahagian cerita yang karut, karamah-karamah yang merepek, dijadikan bahan lawak jenaka dalam masjid. Jadi sehingga anak muda yang dengar Islam ni macam dengan kartun, cerita lucu bolehlah sekali-sekala, tapi kalau asyik cerita apa wali tu jalan atas air, wali ni terbang. Sahabat Nabi pun nak pergi berhijrah,
terpaksa naik kuda, naik unta, tak boleh terbang. Sebab tu saya selalu sebut, itu beza antara Isra' dan Mi'raj dan hijrah. Dalam Isra' dan Mi'raj, kenderaan provided, disediakan. Tapi dalam hijrah itu penting, kenderaan tak sediakan. Nabi kena siap semua. Nabi kena bersembunyi, Nabi kena cari orang, semua Nabi kena buat. Sebab apa? Kita tak disuruh untuk Isra' Mi'raj. Kau kata mari musim Isra' Mi'raj, maka ada masjid pun malam ni kita nak pergi Isra', tak payah. Tapi hijrah sesuatu yang terus hidup sehingga akhir zaman, maka kita kena usaha. Cerita-cerita yang merepet, yang tidak mewakili tabiat Islam, mesti dielakkan. Itu saya ada soalan tanya tentang. Begitu juga amalan-amalan yang tak dibuat oleh Nabi SAW, tak patut dihidupkan di dalam masjid. Amalan ibadah saya maksudkan, Nabi tak buat, kita jangan buat. Kalau kita benarkan benda yang Nabi tak buat, kita akan benarkan macam-macam atas nama ia baik. Mungkin saya selalu sebut contoh, tengok orang nasihat orang tak datang, seminggu sekali saja kita bagi nasihat pada hari Jumaat, kita nampak jam, tak boleh. Kita pun fikir, oh kalau macam tu kita kena lebihkan sikit, kita kena buat sembahyang Rabu pula selain daripada sembahyang Jumaat. Maka hari Rabu pun buat khutbah, buat perhimpunan macam Jumaat, kemudian kita sembahyang. Kita tak boleh, walaupun mungkin nampak baik, tapi itu soal ibadah, Nabi tak pernah tunjuk, tak boleh buat. Tak boleh kita kata, oh itu baguslah, idea yang baiklah, tak boleh. Maka kita jangan buat benda yang Nabi tak buat. Dan kita buat dalam benda-benda yang Nabi tak buat yang membabitkan urusan kehidupan yang awam, kita tidak menjadi masalah. Saya melihat banyak ustaz-ustaz yang hanya berceramah dan berhujah hanya dalam masjid atau kepada pengikut-pengikut mereka saja. Bagaimana menggalakkan ustaz turun ke lapangan berdakwah? Bagaimana? Soalan yang paling susah ni bagaimana? Pasal setiap orang ni tak sama keadaan negeri dan keadaan. Tapi yang penting, dakwah tidak boleh duduk dalam masjid saja. Orang masjid ni orang bagus dah, kan senang nak main masjid. Kadang orang ceramah, tuan-tuan siapa yang tak bersolat akan masuk neraka. Pokok tu solat belakang dah, tu dia datang masjid. Sesiapa yang kita cakap benda yang orang masjid buat dah, lepas tu kita kutuk pula. Ya apa kutuk aku? Dia kata aku memang sembahyang dah. Dosa siapa yang tak sembahyang subuh, dia hentam kan. Semua tu kuliah subuh. Saya bukan salah, tapi kita bercakap bukan pada audiensnya. Kita kena keluar, kita kena cakap di dewan, kita kena bawa masuk ke dalam masjid orang lain. Orang kena datang ke dalam masjid, mungkin dia datang untuk ambil makanan, tapi mungkin dia datang untuk kelas tuition, mungkin dia datang untuk belajar silat, mungkin dia datang untuk belajar taekwondo di masjid. Kemudian dia mendengar nasihat daripada golongan yang baik. Golongan agama mungkin pergi berucap di tempat-tempat yang lain. Dunia komunikasi luas sekarang tak sama macam dulu. Saudara boleh berceramah dalam YouTube, ramai orang dengar. Tak payah pergi ke luar negara, saya tak perlu datang Singapura, saya boleh bercakap dan dia orang rakam, kemudian orang Singapura boleh dengar. Peluang untuk berdakwah sekarang jauh lebih mudah. Untuk mendengar, ramai orang mendengar. Untuk bercakap agama, ramai orang cakap agama, alhamdulillah. Sehingga orang yang cakap agama ni kita tak tahu, adakah dia bercakap agama kerana agama, ataupun dia bercakap agama sebagai satu career dia yang baru. Saya jumpa, saya tak mahu sebutlah, ada satu artis, saya dengar dia bercakap. Dia kata kita kena terlibat sekarang ni bercakap agama, kerana
Ramai pihak dah tak menghormati hasil-hasil seni kita, cetak rompak dan seumpamanya. Jadi kita kena tinggal. Jadi tak ada orang yang panggil kita menyanyi dan seumpamanya. Alhamdulillah, di atas sejak saya bercakap agama, ramai orang panggil saya ceramah dan pendapatan bagus. Saya diamlah. Saya kata, oh okey. Jadi kita tak tahu. Sinun khada'ah, kata Nabi. Tahun-tahun yang menipu manusia. Yusdaqu fiha al-kadhib wa yukdhabu fiha as-sadiq. Dikatakan benar pada orang yang bohong, dikatakan bohong pada orang yang benar. Akhir zaman. Maka kita perlukan bukan soal orang dengar, soal kepimpinan, leadership. Bagaimana kita nak memastikan adanya leadership, masjid punya leadership bagi kawasan ini, memimpin gerakan untuk membangunkan orang Islam dengan idea-idea yang bagus. Terima kasih banyak kepada pihak menganjur. Ada soalan lain? Tak apa, siapa tanya saya terlepas dia belayar kapal terbang. Saya tak dengar. Sama-sama. Saya nak pasal masa terhad, saya nak singkatkan. Apabila pemikiran barat datang, dan kita bila untuk define western thoughts ni pun susah, pasal ramai tokoh-tokoh dia macam-macam. Tak apalah, apa secara generalnya pemikiran barat yang selalu orang sebut pemikiran barat datang. Bila ia datang, para sarjana muslim mengecam pemikiran itu. Dengan kita tak menafikan sebahagian daripada unsur pemikiran itu ada juga yang boleh dimanfaatkan. Secara umum kita kecam kerana ia mengganggu sistem fikir yang betul yang ada di kalangan orang Islam. Itu juga stand yang dibuat oleh para sarjana Islam. Bila masuknya falsafah Greek dan Yunan, dan orang Islam terbabit dalam perbahasan yang tidak memberi faedah tentang ketuhanan dan seumpamanya, yang tidak menambahkan iman, dan cuba berfikir tentang Tuhan macam mereka fikir, sedangkan kita sudah ada sistem fikir yang sendiri. Maka para sarjana Islam mengecam ilmu kalam. Ini terbukti kerana lahirnya Mu'tazilah, lahirnya banyak aliran-aliran yang seumpama itu, yang terkesan hatta Qadariyah juga part and parcel daripada kesan pemikiran tersebut. Dan ini adalah respon awal mereka. Dan saya rasa itulah pendirian salaf secara keseluruhannya, mengecam ilmu kalam yang datang yang merosakkan fikiran orang Islam. Kemudian pemikiran itu ternyata telah masuk ke dalam orang Islam. Dia sudah jadi realiti. Ramai orang dah fikir macam ilmu kalam fikir. So orang Islam terpaksa menghadapi tempoh baru di mana mereka terpaksa deal dengan ilmu ni. Maka sarjana Islam mempelajari ilmu kalam. Sebahagian mereka mempelajari dan menyusunnya semula
supaya menjadi sistem yang dapat seperti timbulnya sifat 20. Ia adalah reaction kepada pemikiran seperti Tuhan, seperti sami'an kaunuhu sami'an, mendengar, berkeadaan dia dalam mendengar. Itu semua tak dipahami oleh orang di Malaysia, di Singapura, tapi ia sangat dipahami pada zaman Mu'tazilah berkembang dan sebelum dan selepas itu, kerana adanya persekitaran yang membahaskan keadaan yang seperti itu, kepahaman yang seperti itu. Saya selalu sebut tentang umpamanya hari ini, apabila etis bangkit, orang Islam terpaksa bercakap tentang etis. Walaupun dulu sarjana Islam kata bahawasanya jika awak buktikan 100 bukti tentang kewujudan Tuhan, bererti awak ada 100 syak tentang kewujudan Tuhan. Tetapi apabila atheism berkembang, kita terpaksa bercakap teori dahulu mungkin tak betul ataupun tak sesuai. Apa bukti ada Tuhan, adanya alam ini? Mustahil adanya benda tak ada penciptanya. Itu dulu. Etis mungkin bertanya, Tuhan yang ada, siapa penciptanya? Sebab itu antara semua agama berkongsi, kebanyakan agama langit berkongsi satu perkara: kewujudan Tuhan dibuktikan oleh fitrah, dibuktikan oleh natural, fitrah manusia yang asal, meyakini tentang kewujudan Tuhan yang dikongsi, common sense yang ada pada semua, common fitrah yang ada pada semua manusia atas muka bumi ini. Keadaan berubah. Ibn Taymiyah menakalkan semua penentangan terhadap ilmu falsafah. He himself belajar ilmu falsafah dengan begitu baik. Jika kita lihat Ibn Taymiyah jawab tentang tanaqudul aql wan naql, kita akan tengok bagaimana hebatnya penguasaan dia terhadap ilmu berkenaan. Maka yang ditentang mereka ialah mengambil ilmu itu untuk dijadikan system of belief, tetapi mereka tak tentang untuk mempelajarinya, berinteraksi dengannya, mengislamisasikannya dan seterusnya. Terima kasih banyak hadirin dan hadirat sekalian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.